أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رحبي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya muliakan saf kepimpinan Surau Ubudiyah Jalan 4M Ampang Jaya. Seterusnya muslimin muslimat yang Allah muliakan dengan Islam. Ada berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minggu depan berapa orang? Minggu ni banyak sikit, 7. Minggu lepas saya kira 6. Baik. Alhamdulillah. Datuk tanya tadi kesihatan macam mana? Alhamdulillah. Cuma paru-paru lah. Saya buat fizio setiap minggu. Memang berulang-alik hospital. Dia nak bagi paru-paru saya ni kuat, expandable, macam tu. Jadi kita teruskan pengajian kitab kita, iaitu tentang 40 hadis peristiwa yang berlaku di akhir zaman. Kita masuk hadis yang ke-4 sebenarnya. Mantan hadis ni panjang, saya dah baca hari tu. Saya kini terjemahan dia saja saya baca hari ni. Hadis yang ke-4 iaitu ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Beransur-ansur hilang. Macam mana ulama ni sebut, macam mana matahari tu terbenam di waktu senja, macam itulah ulama akan hilang. Sikit, lama-lama tak ada langsung. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, daripada Abdullah bin Amr bin Ash'ad radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mana maksudnya bahawasanya Allah Taala tidak akan mencabut ataupun menghilangkan akan ilmu itu dengan sekaligus dari dada manusia, tetapi Allah akan menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. Maka apabila sudah ditidakadakan alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin yang jahil ini ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, maka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Apabila kita membaca hadis ini, keterangan dia menyebut baginda Nabi SAW menyatakan, tidak akan dicabut sesuatu ilmu itu dengan cara sekaligus. Tidak. Maksudnya tidak disentak semua sekali mati, tidak. Sedikit demi sedikit, ataupun dalam perspektif ini, seorang demi seorang ulama itu akan diangkat oleh Allah. Kat dalam negara kita ni, ulama-ulama termasyhur, banyak yang sudah tidak ada.
Kalau kita tengok tuan-tuan guru di selatan Thailand, hatta tuan guru saya pun, Lebai Hashim hujung Padang pun sudah tidak ada, Tok Wan Putih di Kedah sudah tidak ada, baba-baba yang dipanggil baba tu ramai yang sudah tidak ada. Itu dari segi pondok. Kalau ulama-ulama masyhur negara, antaranya Datuk Khairuddin, Ismail Khamus, Tuan Guru Nik Aziz, itulah di antara pelopor utama zaman ini di mana ulama-ulama berfatwa, mereka-mereka inilah pandangan mereka didengari. Tapi hari ini dah tak ada. Yang ada siapa dia? Anak-anak murid dia. Kalau mengikut daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, ulama ni, baginda Nabi menyebut, kenapa Allah menghilangkan mereka ini ataupun Allah mengambil mereka? Antara sebabnya mereka tidak, maksudnya menyampaikan ilmu itu dengan niat untuk mendidik. Maksudnya di dalam hatinya tersimpan satu lagi niat. Niat maksudnya di sini besarlah. Mungkin dia nak nama, mungkin dia nak kedudukan, mungkin dia nak pangkat, mungkin dia nak harta. Jadi itu perspektif yang disebut sebagai menjual agama. Jadi menurut daripada Hafiz Ibnu Hajar, dalam terjemahan hadis ini, keterangan hadis ini menyebut, alim ulama sudah berkurangan satu demi satu, pergi meninggalkan kita. Kalau peribahasa Melayu mengatakan patah tumbuh hilang berganti, tapi masalahnya yang patah tumbuh lah sama ke yang patah sebelum ni? Biasanya kalau patah dia akan jadi putik muda. Putik muda ni lah yang disebut sebagai ulama kecil ataupun orang kecil di dalam hadis Nabi. Orang kecil ni bererti dia tidak ada ilmu agama, kalau ada pun sedikit, tetapi kata-katanya didengari oleh orang-orang di zaman tersebut ataupun daripada golongan mereka. Ini yang menakutkan. Banyaklah parti-parti politik hari ini. Setiap parti politik ni dia ada dia punya ulama dia. Bayangkan di AP pun ada ulama, ulama yang akan berfatwa tentang fatwa politik dia. Yang ini dengan dia punya fatwa, yang itu dengan fatwa dia. Jadi di sini bagaimana kita nak merujuk kepada yang mana satu yang terbaik untuk didengar? Pertama, petua dia, ulama selalu menyebut, carilah golongan yang mana di situ terhimpun ulama paling banyak. Bukan saya kata bukan kata nak promote parti-parti dak. Tengok di mana ulama duduk. Jumhur bagi sesuatu tempat, daerah atau kawasan, siapa jumhur dia? Duduklah bersama dengan mereka, insya-Allah. Sebab baginda Nabi menyebut, tidak akan bersatu umatku untuk benda-benda yang mungkar. Habis Ustaz, yang kat jalanan tu Ustaz, bersih, semua berhimpun. Yang berhimpun tu kebanyakannya kita tengok yang sembahyang ke, kebanyakannya yang kafir. Malaysia ni dia ada kafir harbi dan kafir zimmi. Cuma orang Malaysia ni dia dah mahir, bukan Islam di Malaysia ni, dia dah mahir betapa kejinya perkataan kafir itu tadi. Jadi mereka tak suka disebut, dipanggil kafir, memang tidak suka sebab mereka sudah tahu pengertian yang dimaksudkan kafir tadi adalah golongan yang akan dilaknat oleh Allah. Kemudian bila sebut kafir zimmi ataupun kafir harbi, dia tahu dah maksudnya.
Kafir harbi ini halal darahnya, halal hartanya untuk kita ambil. Tapi siapalah kita nak declare orang itu harbi atau zimmi? Harbi ni dia punya kunci kata senang je. Segalanya tentang Islam dia tentang. Kafir zimmi dia menghormati undang-undang Islam, dia tak menentang selagi benda itu membawa kebaikan yang besar. Satu hadis Nabi, fatahnah alaihim. Kita biasa menyebut hadis ini, lafaz fatahnah alaihim ini untuk golongan-golongan yang pendosa. Contoh yang makan rasuah, contoh sajatnya, contoh orang-orang kaya yang mendabik dada, kita boleh sebut sebagai fatahnah alaihim. Apabila mereka merasakan harta yang dia ada tu kerana usaha dia, bukan kerana bantuan Allah. Apa yang dia buat itu adalah benar, tidak ada pun yang salah. Begitu juga hadis itu diguna pakai untuk para alim ulama ataupun ilmuwan-ilmuwan yang mana memberatkan diri mereka ke arah dunia. Sebab Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, terjemahan hadis, bagi mana-mana ulama yang tidak menggunakan lidahnya untuk berkata benar, di akhirat esok akan dipakaikan pendakap dari besi api neraka. Besi api neraka ni macam besi dekat dunia ke? Tak, beribu kali lagi panas. Kita tak mampu nak berkata-kata di waktu itu. Kemudian terjemahan keterangan hadis ini lagi. Mereka patah, payah tumbuh dan hilang, payah berganti. Sampailah suatu saat, nanti permukaan bumi ini akan kosong dari ulama, maka di waktu itu sudah tidak bererti lagi kehidupan di dunia ni. Alam penuh dengan kesesatan. Hari ini pun kita dah tengok dah. Kita boleh pandang dan lihat. Saya tak menuduh, tapi kita ada mata, kita ada fikiran yang waras, kita pandang balik sekeliling kita. Siapakah orang yang kita percaya akan kata-kata dia? Saya tak mau sebutlah pemimpin itu ini, tapi kita tengok satu persatu. Siapa di antara mereka ini yang berkata-kata atas dasar agama? Istilah jual agama ni adalah satu istilah yang besar. Nak dihurai makan masa. Sebab kita tak tahu benda itu berkaitan dengan hati. Hati ni baginda Nabi sendiri tidak pernah ataupun takut untuk mentafsir sesuatu yang berkaitan dengan hati. Sebab itulah nama-nama orang-orang munafik ni baginda Nabi tidak pernah dedahkan kepada sesiapa. Sebab tak nak orang bersangka buruk. Datanglah perkataan tabayun, husnuzon dan sebagainya. Tapi nak bertabayun dan nak berhusnuzon ini, dia adalah kaedah dia. Bukanlah kata tabayun saja, orang dah ketuk kepala pun tabayun, husnuzon, tak apa. Tidak. Baginda Nabi ajarkan, selagi mana dia tidak mengganggu gugat agama, kita boleh bertabayun ataupun husnuzon. Apabila dia telah mengganggu akan kelangsungan agama, maka di waktu itu kita kena berdiri. Berdiri maksudnya di sini menentang ataupun menegakkan keadilan. Maksud keadilan ni apa dia? Meletakkan sesuatu itu kepada tempatnya dengan haknya. Jadi hak agama kita ini kita kena letak dahulu di hadapan. Manusia telah kehilangan nilai dan pegangan hidup. Sebenarnya alim ulama lah yang memberikan makna dan erti pada kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Maka apabila telah pupus alim ulama, hilanglah segala
sesuatu yang bernilai. Baik. Hari ini kita bila kata ulama sebut tak boleh, contoh paling mudah, Valentine tak boleh. Sebab apa? Sebab peristiwa ini dia berkaitan dengan perayaan kepada satu perayaan yang menyerupai ataupun hampir menyerupai perayaan-perayaan kaum Marjusi, iaitu menyambut kehadiran padri yang diberi nama Valentine. Apabila disebut tentang ini, contoh ulama kata jangan sambut benda ni. Jadi mereka menentang akan apa yang disebut oleh ulama atas dasar mengingati kasih sayang. Valentine ni untuk siapa? Kekasih kan? Kekasih ni mereka akan sebut dalam kurungan isteri, tunang, geweh, skandal dan sebagainya. Menurut daripada data Majlis Agama Islam, pada hari Valentine ni banyak berlaku maksiat, ataupun dalam kata lainnya banyak berlaku tangkapan khalwat oleh majlis agama, meraihkan. Yang itu memang lagi jauh lah. Sebab mata saya tak nampak tulisan kecil. Saya kena tarik malam tadi, saya sanding kat sini biar dia besar. Biasa saya bawa kantar tu. Ni tak ada, terlupa bawa dalam beg. Baik. Di akhir ini kita telah melihat gejala yang menunjukkan hampirnya zaman yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bilangan alim ulama hanya tinggal sedikit dan usaha untuk melahirkannya pula tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Sekarang ni ada tak orang berkempen nak tutup sekolah tahfiz? Ada. Cuma suara itu tidak lagi lantang macam dulu, tapi pergerakan ini masih bergerak. Ada seorang dua lah yang rambut oren tu, apa dia? Yang tu lah, rambut karen tu. Dialah yang berani menyebut perkataan mansuhkan tahfiz. Orang Cina, orang India, orang kafir lain tak berani sebut. Tapi dalam hati mereka, pergerakan mereka itu ada agenda tersebut. Walaupun secara tidak nampak. Kita baru nak mematabatkan tulisan Jawi. Tengok bagaimana mufti negara kita ni, menteri agama dihina secara terbuka. Dikata apa? Hari di mana kami akan makan babi, iaitu hari Jumaat. Yang saya peliknya, masa menteri agama berucap tu, tak ada pula netizen Melayu Islam masuk. Cuma sebab dia disiarkan di page bangsa asing. Maksudnya, saya daripada apa paper tu, Sichuan Daily, Facebook punya page Sichuan Daily, seingat saya lah, yang membuat siaran langsung kepada ucapan Menteri Agama kita tadi. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 169, yang mana terjemahannya, maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat. Nampak tak hari ni generasi jahat tu? Yang mewarisi Taurat. Taurat ni zaman Nabi mana? Musa, ada sedikit campuran kepada Nabi Ibrahim. Yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini dan berkata, kami akan diberi ampun, dan kelak jika datang kepada kami harta benda dunia sebanyak itu,
nescaya mereka akan mengambilnya juga. Bukanlah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, iaitu bahawa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah pun mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 186. Ya. Generasi muda, ya, Allah sebut, ya, Allah berfirman sesungguhnya akan ada generasi muda ini yang jahat. Ada tak generasi muda jahat kita lihat hari ni? Kita perhatikan. Ya. Banyak sangat yang jahat, ya. Kalau kita lihat surah Al-Baqarah ayat yang ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ya. Di antara manusia yang ada mengatakan bahawa kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Kata memperjuangkan Islam, ya, sebutlah itu ini kepentingan Melayu dan sebagainya, tetapi di dalam masa yang sama tersembunyi agenda mereka ini tadi. Kalau surah Al-Baqarah bermula daripada ayat yang ke-8 hingga ke seterusnya, banyak menyebut tentang bagaimana kufurnya umat-umat di waktu tersebut ataupun Bani Israel yang disebut di dalam Al-Quran. Ayat ini juga ditujukan kepada Bani Israel. Sebab itulah hadis tadi menyebut ataupun surah Al-A'raf tadi menyebut tentang kitab Taurat, iaitu mereka tidak mahu menuju ke arah sesuatu yang lebih terkini ataupun ajaran yang disuruh oleh Allah melalui Rasul ataupun Nabi yang diutus pada zaman mereka. Jadi mereka berdakwah supaya menggunakan semula kitab Taurat tadi. Ya, kitab Taurat ni kira tak relevan lah. Kalau dekat Malaysia ni, undang-undang yang paling lama yang tidak berubah sampai hari ini, apa nama undang-undang tu ya? Undang-undang tentang hartanah. Sebab saya belajar perlembagaan, undang-undang itu bermula daripada tahun 1957 lagi. Tidak pernah berubah walaupun sedikit. Akta tersebutlah. Sepatutnya akta ni akan berubah mengikut zaman, mengikut keadaan. Ya? Jadi apabila mereka ini menidakkan ayat Allah, ya, mereka kata, aku percaya Allah itu ada, tetapi kami mengangkat kitab Taurat untuk diguna pakai. Sedangkan Allah dah turunkan Al-Quran. Al-Quran ini mengandungi saifah. Saifah ni bermaksud ajaran-ajaran yang ada pada nabi-nabi terdahulu melalui satu proses nasakh dan mansuh, kemudian dikemaskini menjadi Al-Quran. Itulah yang mereka tolak. Ya. Sebab itulah doa nabi-nabi ni banyak berada di dalam Al-Quran. Sebab ia terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu. Ya. Antaranya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Ya. Saya lupa dah ayat berapa. Tapi itulah doa Nabi Adam AS yang Allah masukkan di dalam Al-Quran. Hatta boleh diguna pakai di dalam solat. Apabila kita sujud terakhir tadi, kita boleh guna doa para Nabi di waktu sujud terakhir. Tetapi andai kata kita ni adalah doa-doa lain dalam hati, tak fasih berbahasa Arab, maka gunalah bahasa Melayu, tapi jangan dibunyikan. Lintaskan dalam hati sewaktu sujud itu tadi. Ya? Baik.
ilmu agama akan dicabut, ya. Maksudnya alim ulama ini akan dimatikan satu persatu, satu sehingga lenyap, sehingga tidak ada orang yang mampu nak berhujah tentang agama. Yang disebut ada adalah golongan ulama kecil ataupun yang kurang agamanya, ya. Ketiadaan ulama untuk bersembahyang berjemaah. Ini di antara tanda-tanda yang disebut sebagai alim ulama tadi diangkat. Adalah satu cerita ni. Cerita ni masyhur kot, semua orang biasa dengar. Ada seorang hamba Allah ni, dia tak rajin lah pakai jubah, ya. Tiba-tiba dia pakai jubah, pergilah sembahyang dekat satu masjid. Bila dia pergi sembahyang ni, imam masjid tu tak ada. Kemudian orang nampak dia pakai jubah, orang tarik tolak dia jadi imam. Baik, apa kaitan dia dengan hadis yang saya sebutkan tadi, ya? Daripada Salamah binti Al-Hur radhiyallahu anhu, aku mendengar baginda Nabi bersabda yang mana maksudnya, lagi akan datang suatu zaman orang ramai berdiri tegak beberapa masa. Maksudnya berdiri tegak tak bergerak, memandang di antara satu dan yang lain. Mereka tidak dapat memulakan solat berjemaah kerana tidak mendapat orang yang mampu atau boleh menjadi imam. Masalah ni kita dah nampak dah, ya? Memang ada berlaku. Dia dalam dua keadaan. Yang pertama, memang tak ada orang boleh, tak ada yang berani. Aku tolak engkau, engkau tolak aku tarik engkau, engkau tarik aku. Faham tak? Bila kita kena tolak, kita tarik orang. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menjadi imam tetapi bacaannya tadi tidak sempurna. Ya, surah-surah lazim tak apalah kalau tak betul pun, kita boleh pejam mata. Tetapi Al-Fatihah tadi, dari situ dah nampak salah dah. Jadi inilah di antara maksud hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini, ya. Kalau sini siapa boleh tarik ini imam. Yang penting Al-Fatihah kita bolehlah. Kalau tak boleh, kalau dah boleh Al-Fatihah, bacalah surah-surah pendek. Satu lagi kebiasaan saya tidak akan mengerat-ngerat ayat Al-Quran. Nak baca Al-Baqarah, baca sampai habis. Besok orang tak main dah semayang. Siapa imam dia gila, baca panjang sangat. Dia tak faqih. Kedua, ya, hadis yang kedua, zaman kekeliruan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda yang mana maksudnya, zaman Dajjal adalah zaman kekeliruan. Manusia akan percaya pada pendusta dan tidak percaya pada orang-orang yang berkata benar. Manusia tidak percaya orang yang amanah dan mempercayai orang yang khianat. Dan ruai bid'ah akan diberi perhatian. Sahabat bertanya, siapakah ruai bid'ah itu? Ya, baginda Nabi pun menjawab, orang-orang yang menentang Allah diberi penghargaan untuk berucap kepada masyarakat. Diambil daripada perkataan bid'ah, ya, ruai bid'ah, ya, bererti orang ni memang jahil lah. Kita tahu dah dia tak solat, kita tahu dah dia ini makan rasuah, kita tahu dah akan keruntuhan akhlak dia, tapi bila dia masih diberi peluang untuk bercakap. Ada tak pemimpin macam ni hari ni? Ada, banyak. Buka Facebook melambak. Sebab tu saya malas nak buka Facebook. Selagi mulut saya jadi jahat. Sebab apa? Pi kat page orang tu je, tahu tak orang jahat. Kita akan jadi busuk hati, ya. Orang baik lah ni, macam kita-kita ni lah,
Ya, tak baik tak main surau lah kot tak. Bolehlah saya panggil orang baik-baik. Mungkin takkan berzina. Mungkin kita tak minum arak. Mungkin kita takkan berjudi. Tapi dosa kita yang paling kuat apa dia? Dosa hati jadilah. Duk tengok orang, apa nak jadi ni? Contoh, duk kutuk orang Islam yang lain. Ya, sebab kita rasa dia tak betul. Tapi andai kata ada bukti, maka harus bagi dia untuk berkata benar. Andai kata tidak, pendakap mulut lah. Yang ni kita baru pakai ni, ke akhirat esok, besi panas itu akan didakapkan ke mulutnya. Oh, besoknya anjing. Memang banyak anjing sini, no. Dok, lalu tepi pagar dia keluar. Itulah, orang tak mau dengar, anjing mai dengar. Mulia lagi anjing kata. Duduk sana elok-elok kata. Tak faham tanya sekali lagi. Habis diligan saya. Tu. Oh, bagus. Bagi makanlah bos situ, buat kemah untuk dia, biar dia duduk dalam tu. Ya. Tak salah kita berihsan dengan haiwan yang disebut haram dalam Al-Quran. Tak salah. Hatta kalau ada babi pun kat situ, bagilah makan, biar dia hidup. Tapi janganlah pergi sentuh, bawa balik rumah. Dok kita cium lambung-lambung, dok tak boleh lah. Empah. Dia zalim dia kata. Kita ni kalau nak bunuh haiwan, bunuh terus. Tak payah ikat, tak payah dok seksa. Hatta walaupun tikus sekalipun kita ambil, kita pergi jemuk kat matahari biar dia mati, tak boleh. Kita kena sembelih ke? Bagi mati terus. Kiranya tidak ada siksaan. Sebab esok haiwan ini tidak ada dalil mengatakan mereka ini ada di dalam syurga. Tetapi mereka ada di dalam padang mahsyar esok. Bangkit dengan kita, dia akan cakap, orang ni lah dulu duk bunuh aku, siksa aku yang ni. Sebab itulah, nak bunuh haiwan lipan sekalipun, bunuh terus. Tak maulah pergi ikat dia, lemahkan dia, nak tengok biar dia mati, kita semua nak. Tak. Ini orang mental illness, dia suka dera haiwan. Nak tengok tak yang baru ni, bakak kucing. Allah kesiannya. Saya nak tengok pun. Tu. Dekat luar negara kan. Tikus kan. Bayangkan tikus yang kecil tu. Dijigohnya api. Jigohnya minyak, dibakar. Tikus ni lari masuk dalam rumah dia kan. Terbakar habis. Anak-anak punya pasal. Allah bayar cash. Baik. Jadi hari ini bila disebut tentang orang yang diberi kepercayaan dan amanah, tetapi mereka ini orang-orang yang jahil. Saya nak sentuh tentang tabung haji. Ya, wang tabung haji. Baik. Benda ni memang benda yang perit bila kita sebut. Dia akan menyentuh tentang pendirian politik. Tetapi saya kena sebut kerana dia dah menyentuh tentang hal agama. Ya? Harus bagi seseorang yang ada ilmu tentang sesuatu kebenaran untuk berdiri menegakkan kebenaran tadi. Kalau tak, esok dia mai jumpa kita balik. Orang yang buat dosa ni, dia akan mai jumpa kita. Depan Allah dia kata, hamba Allah ni tak pernah tegur aku pun. Jadi sebab itulah kena berkata-kata. Ya? Plantation. Ya, maksudnya di sini kelapa sawit Malaysia, ladang kelapa sawit, dia ada dua kategori. Satu yang dah ditanam, satu ladang kosong yang dah ditebang nak ditanam. Yang dijual itu adalah ladang yang kosong untuk ditanam dengan kadar yang rendah. Ya, kadar rendah dapat kepada kawan-kawan dia. Itulah masalah dia. Duit tabung haji ini adalah duit amanah yang diberikan, ya, yang dicarum oleh orang-orang Islam. Tak ada pun orang India pergi tabung haji simpan duit suka-suka, tak ada. Tabung haji ni memang untuk orang Islam buat haji. Ya. Jadi apabila dia berbuat begitu, maksudnya tidak amanah menjual sesuatu rendah pada harganya. Rendah yang amat sangat. Ya. Melebihi rendah daripada separuh harga lah.
Ya. Jadi sebab itulah orang-orang pendeposit tabung haji ni mengamuk, marah. Ditambah lagi dengan fitnah-fitnah lain yang tak ada bukti ni. Makin marah ummah kita hari ini. Ya. Jadi sebab itu, apabila kita melihat sesuatu kejahatan, pertama kita kena melihat dia dengan rahmat dahulu. Ya. Ini yang diajar oleh Nabi. Pandang dengan rahmat, bererti kita cari dan selidik. Andai kata dah dapat kebenaran atau nampak bayang-bayang kebenaran, maka bolehlah kita meletakkan sesuatu keputusan. Ya. Jangan nampak orang Cina buat jahat saja. Tak, ada baik dia. Tapi kebanyakannya jahatnya banyak. Ya. Ada satu lagi hadis. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Hadis ini berkaitan dengan akibat berhenti menyeru kebaikan ataupun mencegah kemungkaran. Ya. Hari ini amal ma'ruf nahi mungkar, jangan haraplah nak hidup. Cuba kita pergi tegur orang lain buat sesuatu, dia kata hang sendiri tak betul, kenapa hang nak kena betulkan aku? Ini adalah ayat biasa seorang Melayu. Sungguh tak? Mana boleh, ya? Kalau kita bagi nasihat, contoh dekat Facebook ke, kita kata tak baik hang duk maki macam ni, dia akan kata, oh ustaz netizen. Macam saya tak apalah, saya bolehlah angkat kad tauliah saya kata ni saya ustaz juga, kata ni ada kad mengajar. Daripada hadis ini disebut Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ya, ditanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, apa akibat apabila kami berhenti menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran? Maka baginda Nabi pun menjawab, apa yang telah berlaku pada Bani Israel akan berlaku kepada kamu. Apabila zina berluasa di kalangan pemimpin kamu, ilmu pada urusan orang yang terendah di kalangan kamu, dan kuasa yang dimiliki oleh orang yang rosak di kalangan kamu. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Al-Fitan. Kitab Al-Fitan ni kitab hadis. Saya rasa dalam hadis yang ke-4016 ke 4015, saya lupa dah. Di kitab dia warna hitam biasanya, yang dikeluarkan oleh Telaga Biru, ada kitab tu. Baik, disebut di sini, apabila tak ada lagi, ya, amal ma'ruf nahi mungkar ni, maka jadilah kita seperti Bani Israel. Ya. Nak kenal Bani Israel ni senang. Baca surah Al-Baqarah selepas daripada Alif Lam Mim tu, muka surat pertama, ya, masuk muka surat kedua tu, dari situ diceritakan tentang Bani Israel banyak. Saya kalau dengar baca Al-Baqarah, kadang-kadang saya gelak seorang-seorang. Sebab nampak sangat jahat dia, Bani Israel ni. Allah dah bagi yang ni, dia nak yang tu. Allah kata pergi cari lembu, dia nak kata lembu macam mana? Lembu lah. Nak yang warna macam mana, jantan ke betina, nak yang bulu macam mana, warna macam mana. Maksudnya bila Allah sampaikan kepadanya sesuatu seruan, dia berdolak dalih untuk melaksanakannya. Akhir-akhir dia kata, kami berpegang kepada amalan Nabi terdahulu. Itulah. Ya. Berlaku tak benda ni hari ni? Berlaku. Cuma saya tak mau sebut siapa dia sahaja. Tapi kita boleh lihat, ya, pandang dengan mata hati kita tadi. Ya. Doa yang terbaik untuk kita dilindungi, ya, di zaman Dajjal ini, akhir zaman, selain daripada membaca surah Al-Kahfi 10 yang pertama dan 10 yang terakhir, adalah sebelum kita memberi salam terakhir, ya, kita berdoa kepada Allah. Andai kata kita ni tak mampu nak menghafal hadis Nabi, ya, maka kita boleh je berkata di dalam hati sebelum bagi salam itu, ya Allah, masukkan kami dalam syurga-Mu tanpa dihisab, dan lindungilah kami daripada fitnah Dajjal. Baru kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi.
Itu di antara waktu yang dimustajabkan doa oleh Allah. Ya. Satu lagi, bila sebut waktu mustajab berdoa, ya, biasanya lah di antara azan dan iqamat ni, bila kita selesai je sembahyang sunat, tak sempat nak angkat tangan dah. Bilal tu macam tergesa-gesa nak baca doa. Itu yang saya sangat kesal. Sebab saya nak kejar waktu itu, tak dapat. Saya solat sunat kena ikut tempat. Kalau tempat tu jenis lama, saya bolehlah baca doa iftitah, Al-Fatihah, surah Nazim. Kalau tak, baca Al-Fatihah saja. Itu pun tak sempat nak kejar waktu untuk berdoa tadi. Bilal ni dipanggil apa? Tak sabar-sabar sangat nak naik ni, nak iqamat. Kalau boleh, bagilah masa. Ya? Bagilah masa sikit. Orang nak berdoa dalam seminit dua. Sebab itulah yang disebut dalam hadis Nabi, waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Ya? Satu lagi, kalau bersolat. Bila masa kita nak bergerak, bila imam ada di depan? Senang je. Bayangkan tentera ni, macam mana tentera bagi koman kepada siapa tentera, polis ke, rela? Tak ada. Ya? Kata baris, pusing. Baru kita pusing. Ya? Itu kalau dalam baris. Kalau dalam sorat, bila imam sebut Allahu Akbar, baru kita pun Allahu Akbar. Kalau imam sujud Allahu Akbar, dahi imam cecah saja tikar sejadah, baru kita turun. Itu dikatakan seragam. Ni dah imam takbir. Saya dah banyak jumpa imam angkat takbir, dia dah dululah. Kita terpaksalah tarik tangan dia. Lama-lama jadi gaduh. Hang Tuhan ke? Tak, aku bukan Tuhan. Tapi Tuhan hantar Nabi, Nabi beritahu aku macam tu. Tak boleh, kata. Ya, banyak berlaku. Tapi tak boleh tegak. Ya, bangsa Melayu ni dia cepat sentap. Kadang-kadang bila saya tengok ramai tak datang kuliah saya tu, macam terasa juga. Dia ni sentap. Sentap kau dengan aku, kata. Ya, terasa. Datuk tak main minggu lepas, saya pun kesentap. Datuk kenapa tak main? Tak sihat ke? Betul, saya tak tipu. Terdetik. Sebab itulah muka yang biasa kami nampak. No? Bila tak ada tu, kita terdetik. Satu lagi, bila kita bagi kuliah, orang bangun. Kita rasa macam, bagi saya lah, saya tak mewakili asatizah. Saya rasa macam, aku tak bagus kot bagi dia. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, yang pertama nak ambil keberkatan. Ya? Allah turunkan rahmat dalam majlis ilmu. Kedua, baru ilmu. Ya? Duduk dalam majlis zikrullah ni, sebab tu kita jadi tenang, ramai tidur kan. Saya ni saya tak tahulah, dulu saya memanglah bertenaga untuk cakap kuat-kuat, jerit-jerit. Dia pun suka bagi saya kuliah subuh. Dah tu pula kuliah subuh tetap. Macam sinilah 2 minggu kuliah subuh. Saya kata tak ada pula nak bagi kuliah maghrib ke apa-apa, kuliah subuh. Surah At-Taqwa pun kuliah subuh. Surau dekat An-Nur dekat Padang Mewah pun kuliah subuh. Dia kuliah subuh ni dia kena tenaga yang banyak. Kalau kita main ngantuk-ngantuk, kita pun sama dengan jemaah nanti ni. Pukau ni. Kena pukau. Baik, saya rasa cukuplah sekadar tu, no? Nak 7:25 dah. Sebab guru saya ajak, kalau mengajak ni tak payahlah banyak-banyak. Asal dapat 1-2 ilmu dalam hati dia. Ya? Ni pun dah lama kira ni, ya? Tapi masa kami belajar dengan Tok Guru, duduk tak boleh berubah, no? Kaki ni tak boleh nampak. Khairida ni mesti kena ada dekat atas bahu. Kaki nampak, guru akan pandang dia. Dia tak marah tapi dia pandang. Kita dah macam cacing kepanasan lah. Kera kena belacan. Saya pun tak tahu mana kera tu dapat belacan. Tapi memang istilah dia kera kena belacan kan? Kan? Jadi kita tangguhkanlah ya, majlis ilmu ini. Ya. Anda ada kata-kata saya yang mengguris, saya pohon ampun dan maaf. Sesungguhnya kata-kata saya tadi berdasarkan kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ya. Kalau terasa sakit dalam hati mendengar hadis Nabi dan ayat Al-Quran, berarti hati kita bermasalah. Ya. Jadi kita tangguhkan majlis ilmu ini. Nak buka soalan kau?
Sikit sangat, tak ada soalan pun. Ya. Saya mengajar dekat Kajang tu, belum lagi buka mulut dah orang tanya soalan. Sudahnya kitab fiqah tu, dah 2 tahun, baru bab 2 baru. Sebab banyaknya soalan. Ya. Jadi kita tangguhkan majlis ilmu ini dengan bacaan tasbih kifarah dan bacaan surah Wal-As. Ada soalan? Pemudahkan. Racun tikus. Baik. Dia suffer kan? Baik. Dalam ilmu fiqah ni, ya, dia ada satu banyak apa yang disebut wajib, apa disebut harus, apa yang jadi makruh, apa yang jadi haram. Ya. Apabila kita nak bunuh haiwan, sesuatu haiwan tu, tidak ada cara lain yang boleh kita bunuh secara terus, maka dibolehkan. Ya. Andai kata haiwan tadi mendatangkan mudarat, tapi kalau kata tikus, memang kena bunuh dengan cara bagi makan dia akan makan makanan tu, kemudian dia akan panas dan akan cari air. Dia akan mati dekat air. Kadang-kadang dia tak sempat cari air pun, dia mati tengah jalan, mati kat bawah amari dan sebagainya. Ya. Maka dia jadi harus. Sebab nak tangkap tikus ni bukan mudah. Tikus Malaysia ni besar-besar peha. Tengok pun takut. Kita tengok nak bagi makan kucing, rupanya tikus pun ada juga. Ya. Semalam saya pergi makan dekat Sentul. Lepas kuliah jemaah tu nak belanja, besar tikus dia. Rasa besar ni kot. Saya ingatkan anak kucing. Saya dah macam nak suruh makanan. Rupanya tikus. Betul tikus. Tikus dia mana kelabu putih macam tu. Ya? Jadi hukum dia harus. Andai kata tak ada cara lain yang mudah untuk kita bunuh tikus tadi. Ya? Tapi esok memang dia akan bangkit dengan kita. Bila haiwan ni. Cuma tak ada dalam syurga. Ada dalil menyebut, bagi dia Nabi menyebut, kalau kita suka kucing, akan ada lah kucing dalam syurga. Tapi tak ada lah dalam syurga tu anjing, kucing berkeliaran, tak ada. Kecuali dengan permintaan kita. Ya. Ada soalan lagi? Ada. Jadi kita tangguhkan majlis ilmu ini dengan bacaan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.